Okey, kita nak buat. Jadi yang pertama kita buat satu-satu dulu. Jadi sekarang kita pilih dahulu yang masuk dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, kita pilih yang itu dah sahaja dahulu ya. Penyata kedudukan kewangan kita buat kemudian. Kita masuk satu biar kita pilih yang satu-satu dulu. Kita tak payah nak buat dua-dua. Kalau kita sebenarnya kita boleh buat dua-dua sini sebab kita dah ada dah ini, kita dah kelaskan. Tapi biarlah kita masuk dulu yang akaun perdagangan. Okey, kita tengok apa benda yang ada. Kita nak masuk dulu akaun perdagangan. Kita siapkan akaun perdagangan dahulu. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, akaun bank, akaun tunai itu adalah penyata kedudukan kewangan. Kemudian inventory, ini adalah inventory awal. Jadi inventory awal akan masuk dalam akaun perdagangan, iaitu di bawah kos jualan. Kita masukkan. Itu pun saya dah bagi yang ini. Yang ini pun kamu kena masukkanlah. Jadi kita akan masukkan kat sini ya. Jadi inventory awal. Inventory awal dia duduk pada yang atas sekali ya. Inventory awal ni inventory awal kan. Inventory duduk pada atas sekali. Inventory awal. Inventory awal. Amount dia, kita ambil saja amount. Tidak ada pelarasan apa-apa pada amount inventory awal, iaitu 4056. Inventory awal. Inventory awal kita letak pada kotak yang kedua, lajur yang kedua di tengah-tengah. Siap. Kita tengok account premise. Kita dah siap tu, kita tick kan. Dia dah masuk sekali saja, dia tak akan masuk dua kali. Kecuali apa masuk dua kali? Inventory akhir. Inventory akhir akan masuk dua-dua dalam akaun perdagangan dan penyata kedudukan kewangan. Kemudian akaun premise pun penyata kedudukan kewangan, lekapan, perabot, deposit sewa pun penyata kedudukan kewangan, sud nilai terkumpul, lekapan pun ini adalah penyata kedudukan kewangan. Ini tolak daripada aset bukan semasa. Sud nilai terkumpul perabot pun sama penyata kedudukan kewangan. Pinjaman bank penyata kedudukan kewangan. Modal, ambilan, semua penyata kedudukan kewangan ya. Belian kita sekarang ada belian. Belian belian. Kita dah masuk ni. Belian akaun perdagangan kos jualan. Jadi dia masuk dalam kos jualan akaun perdagangan kos jualan. Kat sini belian sini belian. Belian, amount belian kita ambil je, tidak ada pelarasan. 70513. Kita sambung lagi. Jualan. Kita dah masuk dah tu, kita tick kita tick sebabnya dia tidak akan masuk dua kali. Kemudian jualan, tidak ada apa-apa pelarasan pada jualan 102056. Jualan duduk kat atas kali ni Jualan sini jualan. 102056. Kemudian lepas jualan kita ada pulangan. Pulangan ada dua-dua ada belah debit, ada belah kredit. Jadi kita dah bincangkan itu. Yang bersilang dia adalah bertentangan, dia adalah kontra yang ini belah debit dia bersilang dengan jualan. Jadi dia adalah pulangan jualan. Yang ini pula pulangan belian pulangan jualan 200. Sini pulangan. Pulangan jualan. Di sini 200. Tolak nanti kita tolak. Kemudian ada pulangan belian 1514. Di sini kita ada tolak pulangan belian. Satu lima satu empat dia tolak lepas pada tu kita ada angkutan masuk cukai atas belian. Ini adalah di bawah kos jualan kat sini sini bila ada perkataan angkutan masuk dan perkataan di belakangnya belian, atas belian, cukai atas belian, upah atas belian semuanya adalah duduk di duduk di kos jualan Jadi kat sini kita perlu ada dulu jualan Mesih sini jualan Mesih kita tolakkan dulu biarlah dulu kita ambil kejap kita tolak. Jadi sini kita ada angkutan masuk, tambah tambah angkutan masuk. Kemudian ada cukai atas belian. Angkutan masuk 500, cukai atas belian 400. Kita cukai atas belian.
Ya. Okey. Ya, kita masuk dulu masuk dulu. Kita masuk sudah cukai atau okay, commission. Okey, kita tengok commission. Okey, commission adalah yang perlu kita berhati-hati commission sebabnya dia ada bahagian debit, bahagian kredit. Jika dia debit dia adalah belanja, jika dia kredit dia adalah hasil. Jadi dia belah kredit, ya, dia belah kredit. Jadi commission ada pelarasan, kita dapat pelarasan dalam commission. Okey, jadi kita ambil dulu lah amount yang kita buat pelarasan dah. Kita dah siap buat pelarasan Ni commission ni apa pelarasan dia itu? Ni belum terima asal. Jadi kita ambil yang sebenarnya 2280 kita ambil ini 2280 amount insurance commission. Ni adalah hasil ini commission. Commission diterima. Nak tulis diterima pun tak apa, tak ditulis pun tak apa. Kita tulislah lebih mudah kita ingat. Commission diterima. Okey, commission diterima. Sekarang kita ambil amount yang selepas kita buat buat pelarasan commission 2280 2280. Okey, commission diterima 2280 Okey, kemudian kita ada promosi. Promosi adalah belanja. Okey, kita ada pelarasan, kita dah ubah, kita dah ambil amount yang baru yang kita dah ubah sebab tu pentingnya kita potong kat sini. Kita potong kat sini. Jadi bila kita potong pada imbangan duga tersebut, jadi mudah untuk kita masukkan dia punya angka. Kita ambil angka yang selepas kita dah potong angka baru. Promosi adalah belanja. Tak pada belanja bawah belanja. Sini ada promosi. Jadi amount dia 450. 450. Kemudian ada insurans. Insurans pun kita dah ada buat pelarasan bagi insurans. Ada amount baru dia 1320 kita ambil insurans. Insurans pun belanja. Insurans baru belanja dah 1320. Okey, kemudian kadar bayaran pun ada. Kita punya pelarasan 1550 kadar bayaran. Kadar bayaran pun adalah belanja. Kadar bayaran 1550. Kemudian sewa. Okey, sewa kita tengok ada dua Ada dua di bahagian debit dan bahagian kredit untuk sewa. Jadi bahagian debit adalah belanja, bahagian kredit adalah hasil. Untuk sewa. Ni sini ni belanja, sini hasil. Sewa. Jadi belanja 1,800, belanja hasil 3,000 selepas perasan Jadi kita di sini sewa 1,800. Kemudian hasil 3,000. Hasil sewa 3,000. Hasil sewa 3,000 kat situ Okey, settle. Kerana gaji tak ada pelarasan. 8,100. Okey, tak apa. Salin je gaji 8,900. Okey, kita ada belanja 560. Kita ada pelarasan jadi 710 belanja jadi kita ada 710. Kemudian diskaun. Diskaun kita ada diskaun, ada dua-dua bahagian debit, bahagian kredit. Jadi mana kita nak tahu diskaun, macam mana kita nak tahu sama ada diskaun ni adalah belanja ataupun hasil. Sama je kita tengok pada commission, sewa, ada perkataan diterima. Kalau tak ada perkataan diterima, kita tengok pula pada bahagian debit atau kredit. Jadi commission diskaun ni kita tengok bahagian debit 480 dengan 500 pada bahagian kredit. Jadi yang kredit ni adalah hasil, yang debit ni adalah belanja. Jadi kat sini ada belanja, diskaun. Ini diskaun diberi 480. Kemudian kita ada diskaun diterima pula sini Sini diskaun diterima. Diskaun diterima 500. Okey, siap. Okey, ada peruntukan hutang ragu. Okey, kita tengok peruntukan hutang ragu dia masuk mana? Adalah penyata kerugian kewangan Okey, tak kira lagi. Akaun belum bayar, penyata kerugian kewangan. Akaun belum terima, penyata kerugian kewangan. Okey, kita sekarang. Promosi belum bayar.
Okey, dia ada dua. Okey, yang ni PKK kita nak masuk. Ni PKK. Insurans prabayar, aset semasa. Komisen belum terima PKK. Sewa belum terperoleh. Ini pun PKK, penyata kedudukan kewangan. Penyata kedudukan kewangan. Okey. Apa tu? Liability semasa. Okey, kemudian hutang lapuk. Hutang lapuk. Kita ada satu hutang lapuk. Okey. Hutang lapuk, akaun perdagangan dan untung rugi. Masuk masa belanja, hutang lapuk. Okey, sini satu lagi hutang lapuk. Hutang lapuk, okay, 500. Okay, settle hutang lapuk. Kemudian pengurangan peruntukan hutang ragu. Okay, ni ingat balik, hutang ragu kita ada 3 kaedah. Okay, dia kalau berkurang, kalau dia bertambah. Okay, kemudian sekarang ni dia berkurang. Berkurang dia akan jadi hasil. Okay, kita ada ingat ya. Sini pengurangan. Okay, tak tulis pun tak apa. Tulis je peruntukan hutang ragu je. Tulis peruntukan hutang ragu. Tak perlu tulis pengurangan ke apa. Tulis je peruntukan hutang ragu. $389.5. Okay, settle. Okay, lagi kita ada kat atas sub nilai. Okay, kita dekat atas belanja sub nilai. Okay, ni semua adalah belanja. Akaun perdagangan lah, belanja. Belanja sub nilai semua adalah akaun perdagangan. Okay, ini akaun perdagangan. Okay, masuk belanja sub nilai. Ada dua. Ada dua belanja sub nilai, kita asingkan lah. Belanja sub nilai perabot, belanja sub nilai lekapan. Di sini belanja sub nilai. Satu lagi belanja sub nilai lekapan. $1,500, kemudian 2137.5. Okey, siap. Belum lagi kita. Kalau kamu tengok kotak-kotak ni, sebenarnya saya buat dah, dia mesti lengkap. Kalau ada kotak kosong, maksudnya ada lagi kekurangan tak isi kat sini satu lagi. Apa ni? Siapa tahu ni apa kat sini ni? Siapa ingat? Siapa ingat apa ni kat sini ni? Satu lagi tercicir ni. Kita masuk. Ada tak? 2 minggu lupa dah belaka. 2 minggu kita tak ajar. Ada tak siapa-siapa ingat? Ni apa ni kat sini? Kalau ni komponen bagi kos jualan, inventory awal. Okey, last kali apa? Mula dengan inventory awal, kemudian akan berakhir dengan ada siapa boleh kita? Ada siapa ingat? Okey, inventory. Okey, inventory apa? Inventory akhir. Okey, betul lah. Jadi kita mula inventory awal, kemudian kita akan tutup dengan inventory akhir. Jadi kat sini ada satu lagi yang kita tercicir, yang kita nak masukkan adalah inventory akhir. Inventory akhir. Ada kat sini inventory akhir. Inventory akhir ni ambil mana? Inventory akhir kita ambil pada ni daripada soalan pun ada sebenarnya inventory akhir dinyatakan kat sini kan. Inventory akhir yang kita kira tu yang kita kira dia punya amount paling rendah. Ada A, B, C. A paling rendah yang nilai pasaran, B paling rendah yang harga kos, yang ini pula yang ini. Jadi kita tambahkan, kita dapat 7,500 ni 7,500. Inventory akhir ingat dia akan masuk dua. Dia akan masuk akaun perdagangan dan juga akan masuk dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, kita masuk sini inventory akhir. Inventory akhir 7,500. Okey, siap kita masukkan semua, kita pun kira lah. Kita buat pengiran, kita nak dapatkan dia punya untung kasar, kita nak dapat dia punya untung bersih. Jadi kita gunakan kalkulator lah. Gunakan kalkulator. Yang pertama kat sini kita dapatkan jualan bersih 102,056 tu. Sini kita dapatkan dulu dia punya jualan bersih 102,056 tolak 200 sama dengan
101,1856. Okey, terdapat jualan bersih 101,1856. Kemudian kita ada kat sini, okey. Okey, sini kita dapat dahulu sini belian bersih belian bersih 70513 tolak 1514. Okey, kat sini 68999. Okey, yang ini kita tambahkan. Tambah tambah ni letak kat sini kan depan ni. Depan kat sini. Okey, 6899 tambah 500 tambah 400. Okey, kita dapat 69899. Okey, 69899. Okey. Okey dah. Kemudian kita tambahkan inventory awal, tambah kos barang dijual dan juga tolak dengan inventory akhir, tolak inventory akhir. Okey, tambah tolak dengan ni. Okey, kita dapat sini kos barang, kos jualan barang siap dapat ni. Okey. Okey, sini 4056 tambah 69899 tolak 7500. Okey, kita dapat sini 66455. Okey, itu adalah kos barang siap. Kemudian yang ni tolakkan tolakkan antara jualan bersih dan juga kos jualan barang siap. Okey, 1011856 tolak answer. Okey, 35401 kita dapat dia punya untung kasar. 35401 untung kasar. Okey, kemudian kita ada hasil kat sini. Hasil, tambahkan semua hasil ni. Okey, letakkan di sini penjawapan. Tambahkan 280 tambah 3000 tambah 500 tambah 389.5. Okay, kita dapat 616.95. 616.95. Okey, kita 6169 silap 616.95. Jadi kita genap ajalah 616.9. Point 5 tak payah lah, tak payah. Okey, jadi kita yang ni kita tambah 35401 tambah 6169. Okey, 41570. 41570. Kita dapat sini 41570. Itu jumlah pendapatan kasar, iaitu untung kasar tambah dengan hasil Okay, kemudian perbelanjaan, kita totalkan semua perbelanjaan ni, tambahkan semua perbelanjaan, kita dapat di sini jawapan dia. Okey, tambahkan semua tu 450 tambah 1320 tambah 1550 tambah 1800 tambah 8900 tambah 710 tambah 480 tambah 500 tambah 1500 tambah ini pun kita genapkan sajalah 2137 kita jadi 2138. Senang sebab sini kita dah ambil 5%, sini kita tambah balik 5%, dia jadi 2138. Mudah dia. 2138. Okey, 2138. Okey, jadi sini kita punya belanja 19348. Okey, inilah sekali kita tolak. Okey, tolakkan antara jumlah pendapatan dengan belanja. Kita dapat 22,222. Okey. Boleh kau tak? Boleh. 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 Okey. Okey, siap sampai untuk bersih tu. Ya. Saya sebenarnya tak larat lagi ya. Jadi cukuplah kita buat sampai automasi je dulu. Jadi kelas yang seterusnya hari Rabu ke Khamis saya tak ingat dah ya. Nanti kita sambung buat penyata kerugian kewangan Okey. Boleh
Boleh, cikgu. Okey. Boleh. Ya. Okey. Jadi itu je lah, cukuplah untuk sampai hari ini kita buat penyata pendapatan iaitu akaun perdagangan dan untung rugi. Jadi untuk penyata kerugian kewangan kita akan sambung kelas seterusnya lah. Ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Ya, sama-sama. Salam.